Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduhai. Okey, so saya nak restart balik. Jadi kalau ada siapa yang boleh live dengar suara ni, boleh komen dengar sebelum saya mulakan. Okey. Tadi ada sedikit gangguan teknikal, tak boleh dengar. So kalau boleh dengar, komen dengar. Saya akan terus mulakan dengan slide. Okey. Okey. Jadi hari ini saya nak share tentang BOP, slide BOP, Public Goal Business Opportunity Preview, Public Goal, supaya anda semua dapat boleh jelas faham bagaimana kita boleh jana pendapatan dengan Public Goal dan sekaligus anda boleh nampaklah dia punya progress macam mana buat duit dengan Public Goal ni. Okey, sebab sebelum ni ramai yang jadi dealer, mungkin ramai yang jadi dealer sebab pertama sekali dia terbeli emas 3 program ataupun 5 program automatik jadi dealer. Dan dia beritahu saya jadi dealer untuk beli diri sendiri. Saya tak nak share dengan orang lain. No problem, itu pilihan anda. Tapi sebagai hak anda sebagai dealer, saya tetap explain apa business opportunity dengan public goal ni. Okay. Baik. So, saya perkenalkan diri saya. Saya Hafizul Hakim, berusia 36 tahun, nak masuk 37, dan saya telah bersama Public Goal sejak 2010. Ni dah tahun ke-10. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, saya buat sales jutaan ringgit daripada umur 26 sampai ke hari ini dah 10 tahun berturut-turut. Dan dia punya justifikasi macam mana saya dapat million, setiap tahun saya layak ke percutian yang Public Goal tawarkan. Okay, kalau yang satu tiket tu dalam 3 juta, yang 2 tiket tu 5 juta setahun. Okay. Baik. Jadi ni tahun ke-10. Bila dah tahun ke-10, saya dah dapat formula yang betul macam mana buat bisnes dengan stable, bagaimana nak terus buat sales walaupun baru sebulan jadi dealer Public Goal. Dan apa yang saya buat, saya share benda yang semua orang boleh buat, tak kisah dia tua muda, baru sebulan 2 bulan jadi dealer Public Goal, dah bertahun. Okay, siapa yang buat dia dapat result dia. Okay. Dan saya seorang yang bukan full time, saya seorang part time, saya seorang engineer, kerja 8 sampai 5 petang, dan saya enjoy kerja saya dalam masa sama, saya enjoy dapat commission daripada Public Goal. Okay. Baik, so dia tak ganggu. Ramai orang tanya bila kau nak buat full time. Saya tak pernah terfikir pun nak buat full time dengan Public Goal sebab saya selesa dengan apa yang sistem bisnes Public Goal ni. Saya tak perlu jumpa orang, saya tak perlu nak pergi ke branch hari-hari, saya tak perlu nak ambil stok bagi kat customer, tak perlu. Okay, sebab apa? Sebab Public Goal ni yang satu bestnya, kita boleh dapat customer base satu Malaysia, unlimited. Kita tak boleh kita tak Public Goal tak bagi tahu pun seorang boleh maksimum customer 1,000 orang je. Tak, it's up to us. Kita nak customer 1,000 ke 2,000 ke 5,000 orang ke 30,000 orang ke, Public Goal tak ada bagi limitation. Kita sendiri yang decide. Okay. Baik. So dalam keadaan saya full time, part time ni sekalipun, tapi with full time mentality, maksudnya saya gunakan kelebihan media sosial yang ada, saya gunakan kelebihan semua online platform yang ada. So saya tak perlu nak jumpa orang nak explain pasal emas, saya tak perlu nak keluarkan duit beli teh tarik ke apa, tak ada. Okay. So semuanya menerusi online. Okay, baik. Jadi sehingga sekarang ni, walaupun saya part time, dekat Malaysia saya adalah ranking dealer yang nombor 2 lah di Public Goal. Okay, melalui sales dia. Alright. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada kalian yang berjaya rebut peluang jadi dealer Public Goal. Sebab pertama sekali dulu saya jadi dealer Public Goal 10 tahun yang lepas, saya perlu beli satu set emas. Saya perlu beli satu set emas berjumlah 300 gram. Harga waktu tu 34,000 lebih kurang. Okay. Nak jadi dealer Public Goal, 1% commission. So waktu tu kira macam, alah tak apalah, aku nak dapat 1% commission. Kalau jadi introducer orang pun dapat 1%, bolehlah start. So at that time tak ada proper presentation pasal dealer ke apa, prospek BOP macam ni ke apa, tak ada. Memang masa tu very straightforward, beli satu set,
dapat enjoy 1% commission setiap kali belian. Itu je dia punya keyword. Dia tak adalah presentation macam ni bagai semua kan, tak ada. Okay, baik. So hari ni siapa yang jadi dealer 3 program, 5 program, okay, bertuah lah sebab dapat jadi dealer dengan kos yang kecil. Okay, kalau public legal masih implement syarat macam dulu mesti beli 300 gram, sekarang ni kalau dulu saya beli 34,000, hari ni dah sekitar 70,000 lebih dah. Okay, memang tak adalah orang nak jadi dealer kan. Walaupun macam tu, siapa yang jadi dealer harga mahal ke murah ke, kalau dia buat cara yang betul, dia dapat enjoy commission yang sangat-sangat lumayan daripada public goal Okey. Jadi ada 3 jenis pendapatan dalam public goal. Pertama sekali pendapatan aktif, kedua pendapatan sampingan, ketiga pendapatan pasif. Apa itu pendapatan aktif? Contoh kita jadi dealer 3 program contoh. Kita ada schedule 10 program, kita ada schedule 2 program. So kita dapat seorang customer yang dia nak immediate stock in hand. Maksudnya dia nak beli terus apa yang ada dalam tangan kita. Okay, dia tengok okay 3 program. Aku beli 3 program. So dia tengok harga PG sale berapa campur dengan premium. Contoh total 7,800. Dia bagi kita cash 7,800. Kita bagi emas 3 program tu kat dia. Okay, baik. So apa yang kita nak buat dengan cash in hand tu? So pertama sekali kita boleh lock semula harga ikut harga yang kawan kita beli tadi. Ataupun nombor 2, kita tunggu harga emas turun sikit, kita lock semula beli 3 program pun boleh. So itu yang dimaksudkan sebagai pendapatan aktif. Okay, dulu saya buat macam tu lah, tapi sekarang tak larat sebab ramai sangat customer. So saya semua beli sendiri dekat branch, senang. Okay, nombor 2, pendapatan sampingan. Kita juga boleh buat duit dengan melalui account gap. Okay, kita boleh dapat beli 1 gram, 5 gram, setengah dinar dengan harga yang murah. Saya ada tunjukkan dalam video sebelum ni, kita boleh buat duit dengan account gap. Okay, so maksudnya di situ kita ada contoh 1 gram kalau kita jual ke orang, kita boleh jual harga RM290. Tapi kalau kita guna account gap, contoh sekarang ni 258 contoh, tambah dengan premium, so kos sekeping segram baru 268 kan. Kita jual harga 290, dekat situ kita dah ada keuntungan sekitar RM22 kan sekeping. Kalau sebulan jual 10 keping segram dah ada 220 dah. Okay, so ini kalau nak definisi sebagai pendapatan sampingan. Yang kita perlu fokus sebenarnya adalah pendapatan pasif. Maksud pendapatan pasif dekat sini adalah contohnya kita ada 100 orang customer yang beli 1 gram setiap bulan. Saya ambil contoh 1 gram harga 250 senang kira. So 100 darab dengan 250 sama dengan RM25,000. Katalah kita ni seorang priority dealer. Priority dealer dia dapat commission 1.5% kan. So 1.5% kali dengan RM25,000 lebih kurang RM375. Itu kalau orang beli 1 gram setiap bulan. Okay, kalau dia tapi tak semestinya orang tu beli 1 gram, ada yang beli 10 gram, ada yang beli 5 gram. So lagi ramai orang customer yang kita direct letak nama kita sebagai introducer. So selagi mana mereka beli emas, selagi itu kita akan dapat commission. Okay, baik. Yang best tentang public goal ni adalah dia tak seperti produk kewangan lain. Produk kewangan lain dia ada limit. Contohnya kalau saya tak silap, contoh kalau kita produk insurans ke apa, maksimum kita boleh dapat enjoy commission cuma 2 tahun je. Lepas tu kita kena cari next customer sebab ada limitation 2 tahun. Public goal tak. Public goal selagi mana dia di bawah kita, berapa tahun pun tak kisah, selagi mana dia beli emas kat kita dapat commission tersebut. Okay, baik. So kenapa sekarang ni ramai yang cari pendapatan sampingan? Ada beberapa sebab. Yang paling utama adalah pertama sekali kita nak ubah kehidupan kita daripada yang biasa kepada luar biasa. Kan kalau harapkan duit gaji saja nak beli rumah maybe tak cukup. So kita terpaksa tambah lagi punca pendapatan lain untuk tampung berapa-berapa yang kita perlulah. Okey. Selain itu, bila ada pendapatan sampingan, kita akan dapat mudah untuk bayar hutang dengan lebih cepat. Bila hutang dibayar dengan lebih cepat, maka kita ada simpanan yang lebih besar kan. Bila simpanan yang lebih besar ada,
kita dapat ada peluang untuk tambah aset hartanah dan sebagainya. So itu ada flow dia. Itulah matlamat semua orang lah termasuk saya. Dulu saya jadi dealer public gold. Mula sekali dulu kan. Bila saya dapat komisen pertama berjumlah RM500, saya terus fikir, ish, ini dapat RM500 sebulan ni tak, dia boleh tampung bayar Viva saya dulu kan 10 tahun lepas. So tak perlu usik duit gaji. So di situ saya dapat vision saya, oh, kalau dapat 500 setiap bulan ni best ni. So tak perlu usik gaji saya 500. 500 tu instead of bayar Viva, saya boleh simpan beli satu dinar setiap bulan at that time. Okay, tapi bila makin ramai orang beli emas, so commission saya semakin bertambah sehingga ke hari ini kan. Okay, baik. Dan selain itu, ramai orang mula cari pendapatan sampingan sebab kos kehidupan semakin hari semakin tinggi. Gaji kita naik 5%, 6% yearly, tapi barang harga naik 10%, 15% per year. Kalau tengok hartanah, maybe dalam 7 to 10% kenaikan setiap tahun. So kalau kita harap duit gaji ya, nak kumpul, nanti bila dah cukup harga rumah dah lain dah, kan? Baik. So apa yang berlaku dekat sekarang ini, even apa yang berlaku zaman PKP sekarang ni, kita dah nampak betapa pentingnya kita ada pelbagai source of income. Let's say satu income kita shut down disebabkan oleh PKP, kita at least ada aliran tunai yang lain datang daripada gaji ataupun gaji hakiki ataupun gaji public goal sebagai contoh kan. Okay, baik. seperti mana bisnes lain, bisnes emas tiba-tiba dia melonjak naik dalam masa 2 bulan PKP ni. Mungkin atas faktor beberapa sebab, orang ada lebihan tunai moratorium ataupun dia tak perlu nak berjalan tol semua, raya pun dia raya ala kadar ya, dia tak perlu nak buat open house, so ada lebihan duit dalam tangan, seorang beli emas kan. Bila dia ada masa untuk dia baca tentang emas, dia ada masa untuk tonton YouTube, so that's why dalam 2 bulan terakhir ni ada 3,000 new customer dalam tempoh 2 bulan ni. Okay. Saya kalau based on my record, setiap bulan kalau orang beli emas, kita naik 30 orang, 40 orang, tu normal. Okay, 30 orang, 40 orang, 50 orang sebulan new customer, itu normal. Tapi dalam tempoh 2 bulan ni 3,000 orang new customer, itu luar biasa. Maksudnya begitu ramai orang baru tahu tentang emas, baru tahu faham fungsi emas tu apa, baru tahu siapa nak rujuk kan. So kita sebagai dealer pun kita bagi kefahaman berdasarkan apa yang kita faham. Maka di situ orang mula celik tentang emas. So kenapa kita pilih bisnes emas? Okay, pertama sekali adalah dia bisnes emas yang berisiko rendah tapi menguntungkan. Sebab apa? Sebab kita tak perlu pun usik stok emas dekat tangan kan. Ramai orang fikir, ada juga dealer, bila dia jadi dealer, dia macam bila kita sebut dealer offer 3 program, dan dia nak beli 3 program sekeping segram sebanyak 30 keping. Saya beritahu, rugi lah, kenapa nak beli segram 30 keping kan, bagus beli 10 gram seketul, 20 gram seketul. Jadi rupanya dia ingat nak jadi dealer ni, dia mesti jual apa emas yang dalam tangan dia. Sebenarnya tak. Kita tak usik pun apa-apa emas yang kita beli sebenarnya. Kan? Okay. Cuma kita just recommend dengan orang, kita beli dengan public gold. Kenapa kelebihan public gold, apa kelebihan dia, dan apa beza dengan kedai emas sebagainya. So bila orang faham, kita bantu dia beli, letak nama kita sebagai introducer, di situlah income kita bermula. Okay. Okay. Kalau setakat ni faham, boleh komen faham. Alright. So rahsia bisnes emas, okay, pertama sekali stok emas dia tak ada tarikh luput. Makin lama makin mahal, itu yang pasti. Sebab tu kalau bisnes emas susah nak bankrupt. Kan pernah tak dengar bisnes emas bankrupt, kedai emas bankrupt? Tak kan? Biasanya dia akan diturunkan warisan turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Okay? Sebab emas dia tak ada tarikh luput. Dia kalau orang tak beli pun tak apa, harga dia tetap naik kan, harga dia tetap naik. Yang kedua, walaupun orang tak beli emas kita sekalipun, kita still untung. So apa? Untung kenaikan harga
emas. Okay, so sebab tu public gold, pertama sekali public gold dia tak letak pun syarat ada minimum sales ke apa, tak ada. Siapa jadi dealer public gold, dia rajin, dia dapat enjoy commission yang besar. Siapa rajin lagi, dia boleh pergi bercuti setiap tahun percuma. Public gold tanggung semua kan. Siapa rajin lagi, public gold akan bagi extra insentif setiap bulan. Siapa rajin lagi, public gold bagi lagi insentif kereta sebagai contoh. So dia tak ada pun sales, minimum sales ke apa, tak ada. Cuma sendiri yang decide kita nak aktif ke tak, kan. Okay, alright. So ini adalah contoh kenaikan harga emas daripada Januari 2015, RM141 segram, naik 159 per gram, naik 179 per gram, dan hari ini dah jadi berapa? RM258 segram. Naik berapa? Naik lebih kurang RM80 segram Okey. So kita untung dua hala. Jual emas kita untung, beli balik emas pun kita untung. Kan? Satu lagi yang selalu orang sebut bila jadi dealer public gold ni, bila harga emas naik, kita untung juga sebab harga emas kita sendiri pegang tu naik harga. Kalau emas jatuh, kalau jadi dealer public gold, masa harga emas jatuh, memang korang lumayan. So apa? Sebab ramai orang beli emas. Faham Sekarang ni even harga emas naik pun orang tetap beli, pun dah untung. Kalau harga emas jatuh, lagi ramai orang beli. Okay, itu kelebihan posisi sebagai seorang pengedar rasmi public gold. Alright. Okey, satu lagi contoh pendapatan aktif adalah, katakan contoh, saya nak bagi nama siapa katakan Shoaib. Katakan Shoaib. Shoaib dulu dia beli emas harga murah, harga RM140 segram contoh. So Shoaib dia beli 10 gram. Dulu dia beli 1,400 kan. Jadi dia nak jual, dia tahu kita dealer public gold, dia call Hafizul, saya nak jual 10 gram saya lah. Dulu beli 1,400, sekarang saya nak jual. Bunyi suara pun dah bunyi macam Shoaib. So bila nak jual, dia tengok harga berapa? Harga PG buy kan. So PG buy saya bagi tahu Shoaib, boleh kau jual, aku beli. Harga dia 1709 sekarang. Okay. So Shoaib pun kata okay, kita jumpa. So dia bagi emas 10 gram, kita bagi cash ataupun kita transfer duit 1709. Selesai kat situ. Okay, bila kita balik rumah, baru sampai rumah, kemudian Jeb call. Hafizul, aku baru tahu pasal emas lah. Aku nak beli emas 10 gram sekarang, berapa? So saya buka website Public Gold, tengok harga 1878 campur dengan premium charge. Berapa premium charge? RM20. 1898. So saya beritahu Jeb, okay ada 10 gram ni, 1898. Okay, Jeb pun kata on, okay kita cuba. So dia bayar kita 1898, kita bagi emas 10 gram. Dekat situ kita dah untung berapa ringgit? 1898 tolak 1709. So untung lebih kurang RM170. Seketul 10 game. Sebab tu jadi dealer public gold bukan hanya ada untung commission je. Kita juga ada potensi untung melalui beza harga jual dan harga beli. Boleh ke saya beli harga PG buy? Boleh, tak ada masalah. Sama je harga. Harga PG buy public gold dengan harga kita nak orang nak jual balik kat kita, harga yang sama. Kan? So far boleh faham? Kalau faham, komen faham. Okay, kalau faham, komen faham. Okay, next point. Next point, emas ni dia mudah dicairkan tunai menggunakan Rahnu. Okay, satu kelebihan emas yang semua orang sendiri faham. Dan pagi tadi saya ada jumpa seorang developer tanah. Dia buat projek tanah lah. Okay, dia customer saya juga, berangkap dealer saya juga. Okay, dia cerita tentang betapa pengalaman dia dengan emas ni sangat mengkagumkan. Before ni dia beli pada harga RM190 segram, tak silap saya. So dia beli 100 gram harga RM19,000. Okay, niat dia tak nak duit dia dibazirkan seperti dulu lagi dah. So dia every month dia beli 100 gram, 50 gram.
dia consider okey lah, gaji dia besar, dia project owner kan. Okay. So bila harga emas naik jadi RM250 segram, dia terkejut harga dia boleh naik sampai macam tu sekali. Okay, boleh naik sekitar RM30,000, RM40,000 jumlah emas yang dia belilah. Okay, baik. Jadi dalam keadaan PKP ni, dia perlu gajikan pekerja dia disebabkan banyak projek tergendala, tapi dia still tetap bayar gaji pekerja dia lah full. Okay, so apa yang dia boleh gunakan, dia gunakan emas yang ada dalam tangan dia, dia gadaikan, dapat cash, dia bayar gaji pekerja dia supaya kerja dia still dapat gaji. Dan bila dah boleh mula balik kerja ni, bila projek dah mula balik, orang pun dah start beli rumah dengan dia, so dekat situ dia tebus balik emas yang digadaikan, dapat balik dalam tangan. Dia bagi tahu saya kalau dia tak beli emas sebelum ni, dia tak tahu dah duit yang dia spend dulu beli apa. Kereta ke apa kan. So bila ada emas ni, kefahaman dia lagi berganda-ganda faham, lagi banyak emas yang dia beli. Dia happy sebab dia dah faham emas, saya pun happy sebab dia beli emas, saya dapat commission. Faham? So disitulah fungsi emas bermula kan. Baik. So pertama sekali, bila jadi dealer public gold, kita kena faham kenapa orang pilih public gold, kenapa jenama public gold nombor 1 kat Malaysia. Okay. Pertama sekali, reputasi yang tinggi. Okay, Pos Malaysia pilih public gold. Yang di Pertuan Agong Hari Pertabalan pilih public gold. Okay. Lagi apa lagi? Public gold ada PG Museum yang pertama di Asia Tenggara. Public gold the only company emas di Malaysia yang ada sijil patuh syariah. Ni paling winning point. Kemudian public gold, dia punya customer berkembang pesat. Sekarang ni dah ada 230,000 orang customer di seluruh Malaysia. Saya adalah customer yang ke-839, PG000839. Awak customer yang keberapa? Tulis dekat komen PG code berapa. Kan? Itu dah running number. Maksudnya anda adalah customer yang ke berapa-berapa lah. Okay? Baik. So bila faham reputasi tinggi, diterima di arah nu. So yang kedua, kita ada banyak pilihan emas. Ada, tak semua orang mampu beli 100 gram, tak semua orang mampu beli 1 kilo, tapi ada orang dia mampu beli 1 gram, ada orang mampu beli 1 dinar, ada orang beli 10 gram, 20 gram dan sebagainya kan. Okay. Baik, so dekat sini kita boleh faham yang ada banyak pilihan emas yang kita boleh beli dan customer boleh beli. As long mereka beli, letak nama kita introducers, kita dapat income. Ketiga, murah, tak ada GST. Okay. Emas public gold berbeza dengan emas dekat kedai tu. Dia emas public gold dia murah sekitar 20 ke 30 ringgit segram. Kan? So harga kilang lah, harga kilang. Kemudian public gold dia tak ada GST sebab dia ada LBMA certification. Sebab tu kalau seandainya lepas ni kan, seandainya GST dilaksanakan semula, public gold masih ada, tak ada masalah sebab kita dah ada pengalaman 2014. Okay. Tapi syarikat emas yang baru naik sekarang ni, ada 2-3 yang baru naik, mereka tak ada LBMA. Kalau government Malaysia implement balik GST, company ni ada problem. Sebab apa? Sebab dia perlu harga yang dijual tambah 6%, jadi lebih mahal lah. So orang akan berbalik kepada public gold juga. So ini adalah memang winning point public gold. Okay. Baik. Keempat, kita boleh jual beli secara online 24 jam. Okay, saya ada customer yang beli emas pukul 2 pagi ada, 3 pagi ada. Paling rekod tinggi saya pernah lock emas dekat atas Gunung Kinabalu. Tahun 2011 saya panjat Gunung Kinabalu. Kemudian ada customer, line telefon ada atas tu tau. Dia message saya, dia beritahu harga emas sekarang ni rendah 100 gram. Harga masa tu 13,500. So saya gigih lah, saya lock price atas Gunung Kinabalu pukul 2 pagi. Sebelum saya nak keluar pergi mempanjat puncak kan, sempat lagi lock price. Okay, selagi mana ada online, selagi mana ada internet, kita boleh buat pembelian online di website Public Gold. Okay, so apa kelebihan jadi dealer Public Gold? Okay. Pertama sekali, anda dapat diskaun belian sendiri. Masuk diskaun di sini bukannya harga tolak siapa-siapa, tak. Berapa harga kita beli tu sama je dengan customer. Bezanya kita dapat commission.
Okay, setiap kali yang kita beli darab dengan 1% ataupun darab dengan 1.5%. Di situlah ibarat kita punya diskaun. Okay, baik. Kemudian apa lagi? Kalau normal dealer dia punya diskaun ataupun rebate ataupun commission 1%, priority dealer 1.5%, master dealer 2%. Dia nampak kecil 2%, 1.5, 1%, tapi volume dia Masya Allah besar. Bayangkan saya ada lebih kurang 17,000 orang total empire. Kalau seorang lah dia bagi commission dekat saya RM1, kan, seorang bagi saya commission RM1, 17,000 dapat RM1 berapa? RM17,000, kan. Okay, so public legal punya business is about volume. Volume sekarang ni baru 230,000 orang. Malaysia ada 33 juta penduduk. Public legal sasarkan dia punya market akan reach satu hari nanti cecah 1 juta orang. Hari ini baru 230,000 orang, kan. Ada 800,000 lagi nak menuju jangkaan 1 juta customer. Takkan nak bagi Hafizul semua, kan. 80,000 orang customer bawah saya. Seronok lah saya. So customer base besar, banyak lagi. Kita je yang tak nampak, kan. Okay. So apa yang public buat ni is sharing economy concept. Okay. So sebenarnya apa yang konsep bisnes public goal ni, dia sebenarnya adalah referral commission. Sama macam bisnes Tupperware, kan. Kalau kita recommend kawan Jamilah nak pergi beli Tupperware, okay, kau pergi ke office Tupperware, kau sebut nama aku Seman. Kau sebut nama aku Seman 3 kali. Nanti diorang cek dalam sistem nama Seman introducer. So setiap kali Jamilah beli Tupperware, Seman dapat commission. Macam tu lah konsep public goal. Okay. Sebagai referral. So setiap kali sebagai normal dealer orang beli emas, letak nama kita sebagai introducer, setiap kali dia beli kita akan dapat 1%. Priority dealer 1.5%, master dealer 2%. Okay, baik. So far faham macam mana buat duit dengan public goal? Senang je. So inilah simulasi pendapatan. Okay, katakan kita ada customer base berjumlah 500 orang. Okay, 500 orang ni biasanya dalam 2 tahun, 3 tahun boleh dapat 500 orang customer. Katakan setiap seorang customer tu dia beli 1 gram sebulan. Okay, katakan segram tu RM200 lah. Okay. Dan apabila ada 500 customer ni, actually kita dah level master dealer dah. Macam saya, master dealer. So sebagai master dealer kita dah enjoy 2% commission. So apa yang berlaku kalau 500 orang customer beli segram setiap bulan dan kita dapat 2% daripada commission daripada jumlah belian ni, berapa yang kita dapat? RM2,000 sebulan. Okay. So biasanya kalau ada customer base 500 orang ni memang 2-3 ribu tu memang cecah lah. Okay. Baik. So nanti boleh tanya Hilmi Yaakob dengan Salim. Mereka punya income besar daripada ni, kan. Okay. Baik. So ini contoh 1 gram. Tak semestinya orang tu beli 1 gram. Ada beli 50 gram, ada beli 20 gram, ada yang beli 100 gram. Lagi besar kita punya pendapatan. So pendapatan pasif ni maksudnya selagi mana orang tu beli, selagi mana kita beli, kita akan dapat commission 1%, 1.5% dan 2% ikut ranking kita lah. Okay. Yang dealer perlu ingat adalah kalau commission lebih daripada RM100 sebulan, so public goal akan bank in ke account bank kita. Kalau commission kita bulan tu bawah RM100, public goal akan bagi letak dalam PG Mall. Nanti kalau dealer lama boleh cek dalam pgmall.my, cek dekat C-Wallet. Jangan terkejut kalau tengok jumlah dalam tu besar, kan. Ada dealer lama saya bila dia buka C-Wallet terkejut dalam tu ada 1,000 lebih. Rupanya dia punya accumulate commission dah berapa tahun dah dia tak tengok jumlah total dari 1,000 lebih. Okay, baik. Satu perkara yang paling best tentang public goal ni adalah kita boleh warisi pendapatan kita kepada pasangan kita, kepada anak kita. Dia tak macam kerja kalau mati kita tak boleh dah wariskan position kita dengan anak kita atau isteri kita. Syarikat akan cari orang lain lah ganti replace kita, kan. Public goal dia ada polisi, kalau kita meninggal, sebelum kita meninggal kita dah boleh letak lantik nominis dah. Maksud dia
Okay, saya dah letak nama isteri siap-siap. Kalau saya meninggal, public girl still bayar commission saya dengan isteri. Okay, katakan isteri bila dia dah handle business nanti, dia letak nama anak sebagai waris. Contoh, kalau isteri saya meninggal, anak saya pula akan take over. Dapat lagi enjoy commission public girl ni. Anak saya pula dia boleh wariskan dengan isteri dia. Dan sebagai dia boleh dia wariskan keturunan-keturunan. Boleh. So kita ni lah yang buat betul-betul supaya anak-anak kita dapat manfaat dan sebagainya. Alright. So kalau dealer jangan lupa update dekat bahagian nominees dekat website. Klik profile lah, dekat situ kita boleh update kita punya ni lah, kita punya profile untuk nominees. So sistem sokongan Public Girl dia ada buat NDO. Yang ni saya ada buat video beberapa minggu lepas. Anda boleh cari video. Okay. Kemudian PG Golden Tour, Telegram support. Yang 3 sampai 5 tu saya sendiri yang buat. Telegram support, copywriting semua saya letak dalam Telegram. Anda boleh cek dengan introducer masing-masing, minta link tu. Yang tu semua 3, 4, 5 ni khusus untuk dealer je. Korang janganlah pada pandai punyalah malas bagi dekat customer link ni, janganlah macam tu kan. Ni khusus untuk dealer. Okay, Telegram support dalam ni copywriting semua saya halalkan. Anda boleh copy, edit, tukar nama sendiri, tak ada masalah. Okay. Yang kedua, WhatsApp group support. Okay, WhatsApp group support maksudnya dekat sini adalah kalau kita ada masalah ke apa, kita boleh utarakan masalah dekat sini. Ataupun apa-apa offer terbaru, saya akan blast dekat WhatsApp group. So korang boleh aware lah dekat situ apa yang polisi baru, tips baru dan sebagainya. Okay. Untuk makluman, saya cuma enable chat 2 group saja. 2 group ni saja pun dah makan masa juga untuk saya jawab sebagainya kan. Saya tak dapat nak on chat semua group. Nanti saya tak ada kerja, jadi customer service je. Okay. Kalau ada masalah, rujuk introducer masing-masing dahulu. Jangan terus kepada saya. Anda dah beli emas, introducer dapat commission. So rujuk introducer sendiri dulu, tanya dia macam mana kan. Okay. Supaya sama-sama dapat ilmu baru. Okay. So Facebook group support adalah group inilah. Okay. Video ke apa, semua ada dalam group ni. So salah satu cara untuk kita kenal Public Girl lebih dalam adalah kita sertai PG Golden Tour. Setiap bulan sebelum PKP, setiap bulan Public Girl ada buat Golden Tour. Kita dibawa pergi ke HQ Public Girl, jumpa founder Public Girl, kita pergi ke Public Safe, pergi melawat Penang, makan, pergi PG Museum dan sebagainya lah. Okay. So anda dekat sini jumpa founder Public Girl terus. Okay, kenal staff, tengok macam mana finance department dan sebagainya. So masa Golden tu anda juga dibawa pergi melawat safety box Public Girl bernilai 4 juta ringgit dan sebagainya. Okay, ini Public Girl Museum yang pertama di Asia Tenggara. So anda pun dalam Golden Tour tu ni consider sebagai antara aktiviti itinerary melawat lah. Okay. So itu sahaja BOP untuk malam ini. Pengenalan tentang Public Girl. So kalau anda ada soalan boleh tanya kalau ada. Kalau okey, so saya akan berhenti sampai inilah. Janji tadi sekitar setengah jam je lah untuk BOP ni. Okay, so terima kasih kerana sudi menonton. Kalau anda sendiri dah ada dealer, tag dekat bahagian komen nama dealer anda supaya dia boleh tonton kemudian lah. Okay, supaya dia boleh faham apa tu Public Girl, business Public Girl dan macam mana. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.